Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 7.45. Saya Luqman Haris dan anda akan ditemani oleh rakan saya Naila Huda selepas jam 8 malam nanti untuk membawakan kepada anda perkembangan yang lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu 3 tajuk utama kita untuk malam ini. SPRM masih gagal kawal rasuah. Dan perketatkan semula PKP, majoriti rakyat Malaysia setuju. PRU15 mungkin sebelum 1 Ogos, kata Anwar Musa. Kerajaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM masih gagal mengawal gejala rasuah meskipun pelbagai program dan tindakan telah dilakukan di negara ini. Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraf, Datuk Husamuddin Yaakob berkata hanya kuasa rakyat saja mampu selesaikan isu rasuah ini secara holistik. Sebelum ini, beliau menjadi penggerak jihad memerangi rasuah melalui gerakan yang dinamakan Sinar untuk Malaysia. Perkara itu jelas beliau boleh dilakukan dengan menukar pemimpin yang lebih bertanggungjawab dan berintegriti. Dalam pada itu, Husamuddin berkata tindakan membiarkan individu atau pemimpin politik yang mempunyai rekod salah laku rasuah akan merugikan pemegang taruh, khususnya rakyat. Rakyat harus bangun bangkit sejarah, maknanya standard kita di mana supaya kita arrest ataupun menyelesaikan masalah ini bersama. Kerana kerajaan tidak dapat tangani, SPRM tidak dapat tangani, kerana dia harus ditangani bersama dengan dokongan penuh oleh rakyat. Jadi saya rasa kalau kita biarkan keadaan ini dan kita biarkan orang-orang yang politik sebegini masih berkeliaran dalam pasaran, yang stakeholder yang paling sengsara adalah rakyat. Dengan kita tengok tadi, maknanya indikator-indikator menunjukkan tak diurus sejak betul dan yang sengsara rakyat. Kita akan beli barang lebih mahal, perkhidmatan, mutu perkhidmatan semakin berkurang. Jadi maknanya kena ada satu holistik punya penyucian, pembersihan. Tapi SPRM tak boleh buat apa. Kerajaan pun terbukti sudah tak mampu buat banyak. Hanya dengan satu kuasa rakyat yang bersungguh-sungguh, yang berikhlas nak buat, nak tukar, baru boleh. Tapi semua orang kena bergabung. Semua orang bergabung untuk bersihkan. Pasal rasuah ni berlaku di sekitar masing-masing. Di kampung, di daerah, di negeri, di syarikat, di sekolah, di universiti pun ada rasuah. Terdahulu, Presiden Transparency International Malaysia Dr. Muhammad Mohan berkata kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019. Menurut beliau, Malaysia mencatatkan skor 51 daripada 100 berbanding 53 pada tahun sebelumnya. Ini selepas Transparency International menerbitkan Indeks Persepsi Rasuah atau CPI-nya untuk tahun 2020 daripada hampir 200 negara di serata dunia. Apa kedudukan dan skor Malaysia untuk tahun lepas? Itu Naila Huda akan kongsikan bersama dengan anda selepas jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, sekiranya ahli politik terus berebut kuasa dan ekonomi, selagi itulah politik Malaysia terus tidak stabil. Dan selagi itulah juga Indeks Persepsi Rasuah negara ini tidak akan bertambah baik. Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar berkata, jika ahli politik bersatu dan tidak bertelakah, ia boleh memberi impak positif kepada negara. Apatah lagi ketika ini rasuah sudah menjadi sistemik dan rencam, usaha berterusan perlu dilakukan bagi membanterasnya. Jika sekiranya kita tak memperbaiki isu-isu yang saya nyatakan tadi, seperti membetulkan keadaan politik, pastikan bahawa janji-janji manifesto yang buat itu ditunaikan, terutama sekali dari segi sama ada dalam manifesto atau tidak daripada kerajaan baru ini, iaitu supaya kita adakan akta dana politik dari segi akta lompat parti. Itu merupakan perkara yang sangat penting sebab dia ada perkiraan dalam CPI. Dan kita kena ingat jika sekiranya
perkara sedemikian tak diperbaiki, kemungkinan besar CPI tahun depan akan jatuh lebih teruk. Berdasarkan skor daripada CPI, ia mungkin memberikan persepsi kurang baik kepada negara, malah mungkin mampu menjejaskan ekonomi juga. Seterusnya, bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa tidak menolak kemungkinan pilihan raya umum ke-15 boleh diadakan sebelum 1 Ogos atau 60 hari selepasnya. Sehubungan itu, ahli Parlimen Ketereh itu berkata penting untuk UMNO memastikan parti itu memenangi pilihan raya tersebut atau sekurang-kurangnya menjadi sebahagian daripada pasukan yang menang. Tambah Anwar, tanggungjawab para nakoda adalah mengemudi ke arah kejayaan, bukannya ke arah kehancuran. Sementara para juragan harus terus mendayung dan bekerja kuat untuk membawa parti ke destinasi. Dalam masa yang sama, Anwar turut mengingatkan ahli UMNO agar tidak bersikap sombong atau mempunyai sifat hasad dengki. Sebaliknya, perkara utama adalah UMNO perlu selamat, kekal serta disayangi oleh rakyat. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong berkenan melaksanakan proklamasi darurat sehingga 1 Ogos ini atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Beberapa ahli UMNO sebelum ini juga menggesa agar PRU15 diadakan segera untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Dalam pada itu, kerajaan sedang menggubal ordinan darurat untuk meningkatkan kompaun terhadap individu atau syarikat yang gagal mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan. Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan ordinan itu dibuat berikutan masih ramai yang gagal patuh SOP yang dilaksanakan ketika ini. Melalui pelaksanaan ordinan darurat itu, individu yang dihadap ke mahkamah boleh dikenakan denda yang lebih berbanding sekarang. Rakyat tidak perlulah sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kerana disiplin diri yang paling penting, maka tuan-tuanlah yang perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan, kerana SOP yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan rakyat tetapi untuk memastikan kesihatan tuan-tuan dapat dijaga dengan baik. Dalam perkembangan sama, Ismail Sabri menambah, Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seramai 494 lagi individu atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Seterusnya, Pakatan Harapan menafikan semakan kehakiman yang diambil adalah bertujuan untuk mencabar proklamasi darurat yang diisytiharkan sebelum ini. Sebaliknya, tindakan mahkamah itu adalah bagi mempertahankan kedaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan berkata permohonan difailkan bagi membuat semakan penggantungan sidang Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ini bagi menentukan kaedah-kaedah mengikut ordinan darurat yang membenarkan penggantungan sidang Parlimen dan DUN adalah tidak sah di sisi undang-undang dan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Dakwanya, Perdana Menteri bersama Kabinet telah bertindak secara tidak sah dan melanggari perlembagaan apabila menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung sidang Parlimen dan sidang DUN. Jangan hukum petugas barisan hadapan. Itu tegas Menteri Besar Perak, Datuk Sa'arani Mohamad, ketika mengulas mengenai tindakan sesetengah pemilik kedai yang melarang kaki tangan kem tahanan Taiping daripada memasuki premis mereka. Sa'arani berkata petugas barisan hadapan termasuk kaki tangan kesihatan, polis, tentera dan warden penjara berkorban nyawa dan kesihatan mereka demi melindungi rakyat Malaysia. Justru tindakan sedemikian adalah penghinaan kepada golongan ini. Kerana itu adalah cara yang salah, kerana kita demoralize orang-orang yang telah bertugas untuk kebaikan kita. Of course lah, mereka pun malu, mereka pun segan kerana bila mereka telah dicop sebagai orang yang tidak dialu-alukan. Sedangkan dia perlu keluar pergi supermarket nak beli barang, dia kena pergi market untuk beli ikan, dia perlu berbaris untuk beli roti canai untuk anak dia makan di rumah. Jadi bila keluar macam tu, kalau kita sendirilah apa perasaan kita.
Tambahnya, kaki tangan barisan hadapan juga sentiasa mematuhi SOP dan telah menjalani kuarantin sebelum keluar ke tempat awam. Syahrani berharap masyarakat dapat menghormati, menghargai dan berterima kasih kepada petugas barisan hadapan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Petugas barisan hadapan berhempas pulas untuk memastikan kita semua boleh kembali kepada kehidupan normal tidak lama lagi kerana hidup perlu diteruskan. Hari ini adalah sambutan Thaipusam dan norma baru tidak melunturkan semangat penganut Hindu negara ini untuk menyambut perayaan ini. Di Pulau Pinang, penganut Hindu memaksimalkan teknologi demi memastikan segala kekangan norma baru tidak menghalang mereka daripada menyambut hari yang istimewa ini. Pengerusi Kuil Arul Migu Balatan Dayu Tapani Devastanam, Dato' R. Subramaniam berkata pihaknya turut menyiarkan sambutan Thaipusam dan upacara keagamaan secara dalam talian. Ini bagi memastikan penganut Hindu di seluruh Malaysia tidak ketinggalan menunaikan kewajipan mereka walaupun tidak dapat hadir ke kuil. So this year the environment changed. So we are praying together. Next year going to be a better year for the Thaipusam and going to be the greater year for everyone. Yeah, we are having the two channel companies doing the live streaming. One is the Astro doing the live streaming all the way. Another one we appoint another company under the management. So they're doing a live streaming all the way from since yesterday onwards. That means anybody here, they missed out any prayers. They go into the web page, the temple, Murugan temple web page. So they can view every single prayers, what is done, what going to be happens. So some of the prayers we do a live streaming. So we don't want to disappoint any devotees. Everything is what is happening here inside the temple is telecast to every single devotees. Let them get the bless from the temple. Tinjauan di kawasan sekitar juga mendapati suasana yang sebelum ini meriah dengan kehadiran pelancong dan puluhan ribu penganut Hindu lengang tahun ini. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang mengambil keputusan untuk membatalkan beberapa acara Thaipusam, termasuk perarakan 2 pedati yang membawa Dewa Murugan demi mengekang penularan COVID-19. Kami berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan Nailah Huda selepas jam 8 malam nanti. Jangan ke mana-mana. Salam sejahtera, anda bersama saya Nailah Huda dalam Awani 7.45 malam ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Rasuah bagi tahun 2020, Malaysia berada di kedudukan ke-57 daripada 180 negara. Ia berbanding kedudukan 51 pada tahun 2019. Ini sekaligus menunjukkan persepsi rasuah yang semakin buruk di Malaysia. Kenapa pendatang tanpa izin terus ceroboh negara kita? Kedudukan rasuah Malaysia jatuh ke tangga 57 tahun 2020. Majoriti rakyat Malaysia setuju perketatkan semula PKP. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah bagi tahun 2020 jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019. Menurut Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Mohamed Mohan, Malaysia mencatatkan skor sebanyak 51 daripada 100% berbanding skor sebanyak 53 pada tahun sebelumnya.
Fokus pada reformasi institusi tidak diberi tekanan sangat. Jadi nasihat yang kita boleh beri pada kerajaan ialah untuk memberi fokus pada reformasi institusi. Dan inilah masa untuk ahli-ahli politik, tak kira dari pembangkang atau pemerintah, bekerjasama. Kita perlu semangat bipartisan. Ini yang tidak wujud di negara kita hari ini dan kita harap perkara ini boleh berlaku. Mengulas berkenaan skor tahun ini di peringkat antarabangsa, katanya COVID-19 turut membawa pelbagai isu berkait rasuah. The pandemic COVID-19 is not just a health and economic crisis, but a corruption crisis too. Many countries, due to the pandemic and the economic crisis, they have come out with various stimulus packages. And many of these stimulus packages don't go through proper check and balance. Some, they have bypassed the parliamentary check and balance. And that has opened the door for corruption. Keputusan tinjauan yang dilakukan setiap tahun itu diumumkan beliau secara maya pada Khamis. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia yang berjaya berada di kedudukan 10 terbaik di dunia. Negara dengan kurang rasuah dan penyelewengan mempunyai peluang yang lebih cerah untuk membendung pandemik COVID-19. Menurut Transparency International, ini kerana negara-negara tersebut berupaya melabur lebih ke dalam sektor kesihatan dan memberikan penjagaan kesihatan percuma kepada rakyat. Organisasi itu mengeluarkan indeks persepsi rasuahnya untuk tahun 2020 hari ini. Dalam indeks kali ini, 2/3 negara di seluruh dunia mencatatkan skor bawah 50 mata daripada jumlah keseluruhan 100 mata. Skor purata di peringkat global juga menurun kepada 43 mata. Malaysia memperoleh kedudukan ke-57, penyusutan 6 anak tangga berbanding 2019. Skor negara juga turun 2 mata kepada 51 mata. Denmark, New Zealand, Finland, Singapura, Switzerland dan Sweden mencatatkan skor tertinggi dalam indeks kali ini. What we found out in short was that corruption kills. This year, we could see a strong correlation between the capabilities of the healthcare systems to respond to the pandemic and the level of corruption in the countries. The countries at the bottom of the CPI were having a bigger challenge responding to the crisis than those at the top. So we have, for instance, Bangladesh, who is in the 20s and on the scale, which was struggling to respond adequately, and being in that part of the index shows that they also have a high level of corruption, whereas countries that are not on the very top but still on a regional basis standing out, like Uruguay in the 70s, were responding very well. Hari ini kes positif COVID-19 dalam negara kembali 4,000 kes. Untuk perinciannya kita terus bersama dengan Luqman Haris. Teruskan Luqman dengan laporan. Ya, Naila, selain daripada rasuah ini, satu lagi pandemik yang masih lagi membelenggu negara kita, COVID-19. Hari ini 4,094 kes baru dicatatkan. Jumlah kes positif kini berada pada angka hampir 200,000. 198,208 kes. Dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula 43,192 kes. Hari ini juga 3,281 kes sembuh. Jumlah sembuh keseluruhan sehingga kini 154,299 orang. 303 orang masih lagi dirawat di ICU. 118 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Juga 10 lagi kematian hari ini.
Kini jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 di Malaysia 717 orang. Naila. Terima kasih Lukman dan perincian lanjut situasi COVID-19 dalam negara di astroawani.com. Baik, seterusnya, majoriti rakyat Malaysia bersetuju agar kerajaan memperketatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sebagai langkah terbaik dalam melandaikan jangkitan baharu COVID-19. Dapatan itu adalah berdasarkan kepada kaji selidik Astro Awani yang melihat sejumlah 57.1% bersetuju dengan pelaksanaan tersebut. Jika sebelum ini sasaran pendatang tanpa azin atau parti memasuki negara untuk mendapatkan peluang pekerjaan, kini bukan itu sahaja sasaran mereka. Sebaliknya, kemudahan kesihatan awam di Malaysia pula menjadi sasaran mereka untuk menceroboh negara. Kita ikuti siri kedua laporan disediakan Faris Azman yang mengikuti Ops Khas Belangkas dan Benteng Laut bersama pasukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia baru-baru ini. Perairan Selat Melaka sepanjang 800 km bukan mudah untuk dipantau kerana ia merupakan perairan yang syarat dengan pelbagai jenis kapal. Berdasarkan Risika Maritim Malaysia, parti dipercayai mendarat di negara jiran sebelum menaiki bot ke perairan Malaysia. Yang mana melalui maklumat risikan kita, sebelum ni parti tersebut telah mendarat di Aceh, Indonesia 2 bulan lebih kurang dalam bulan Oktober, dan diorang bergerak menggunakan jalan darat dan sampai ke Tanjung Balai Asan ataupun yang paling hampir dia panggil Bagan Siapi-api. Daripada situ tekong-tekong laut ni telah menyuduk masuk ke negara kita. Jadi masa tu kita dapat tangkapan. Lebih mengejutkan, Rusika mendapati parti juga menjadikan Malaysia sebagai negara bagi mendapatkan rawatan COVID-19. Ini kerana Malaysia memberikan rawatan kepada semua pihak, termasuk parti, jika didapati positif COVID-19 sebelum dihantar pulang ke negara asal. Kebanyakan daripada negara jiran. Sebab kita tahu mungkin negara kita ni, ialah kita pun sendiri tahu, dari segi kos perubatan rendah. Tambah musim COVID, jadi dia orang mencari salah satu pekerjaan dan juga perubatan. Perubatan itu antara apa yang... Ya, itu antara yang kita nampak dari segi masa. Apa yang dilakukan beberapa Op Benteng yang dilancarkan dari 1 Mei 2020 sehingga 25 Januari 2021 menyaksikan sebanyak 11,386 parti dan 882 tekong ditahan, 1,274 kenderaan darat serta 294 kapal dan bot yang digunakan sindiket turut dirampas. Daripada jumlah itu, sebanyak 17,352 parti dalam pengingatan pihak berkuasa, manakala 1,814 parti berjaya diusir ke negara asal. Bagaimanapun, jumlah itu dikuatiri terus meningkat dengan parti dari negara serantau terus berminat dengan Malaysia. Mengikut prosedur operasi standard COVID-19, setiap parti ditahan perlu menjalani ujian saringan. Jika mereka positif, akan diasingkan di pusat tahanan sementara sebelum dimasukkan ke depoh tahanan di bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Bagi pakar dasar kesihatan awam Dr. Koh Swee Keng, jumlah itu amat membimbangkan meskipun petugas barisan hadapan telah berperang menentang COVID-19 sejak setahun yang lalu. Kegusaran, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, perasaan-perasaan tersebut adalah perasaan yang sangat normal dan kita memang faham bahawa kita tidak hendak bukan warga negara Malaysia katakan masuk ke negara Malaysia tanpa izin, tanpa dokumen, tanpa pengesahan, tanpa ujian saringan untuk COVID, dan mungkin akan membebankan negara Malaysia juga sebab negara Malaysia walaupun kita memang orang yang suka menjaga orang lain, terbukti dah memang kita cenderung untuk memberi derma dan sebagainya, tetapi kita juga harus ada tanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Ujarnya, jika perkara ini tidak dapat dikekang, dikuatiri memberi bebanan pada petugas barisan hadapan. Untuk rekod, Malaysia antara negara yang berjaya melandaikan kes positif COVID-19 sehingga Julai tahun lalu
apabila hanya satu kes dicatatkan. Namun, kini petugas Barisan Hadapan terpaksa menempuh cabaran lebih besar apabila kes positif COVID-19 mencapai 4 angka. Rangkakan dan kemudian laksanakan satu plan ataupun strategi jangka masa panjang yang mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Sebab COVID ni 3-5 tahun. Kita tak boleh katakan, kes tinggi kita naikkan PKP. Ada masalah apa-apa kita naikkan sepadan kita dan kita menjaga masalah pendatang asing ataupun bukan warga negara Indonesia secara jangka masa pendek. Maksud saya kalau ada strategi jangka masa panjang dan kita laksanakan strategi tersebut dengan teratur, tersusun dan sangat berkesan. Di laut mungkin ada setengah tidak nampak macam mana kerja anggota menguasai di laut. Kita tengok anggota sahabat, mungkin diorang berfikiran di laut tiada kemasukan, tapi lautlah merupakan jalan yang paling utama bagi saya yang boleh, jika kita gagal mengawal dengan baik, boleh membolos makan parti ke dalam negara. Buat si tali barut sedikit parti, lihatlah bagaimana pengorbanan petugas Barisan Hadapan, baik di darat maupun di perairan negara tidak boleh disangkal. Tidak kira hujan ataupun ribut sekalipun, demi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat, nyawa mereka dipertaruhkan. Aku Faris Azman, Astro Awani. Seketika nanti, Azizan Osman kongsi pengalaman positif COVID-19. Bertemu kembali. Pakar motivasi dan penceramah Dato' Azizan Osman hari ini mengesahkan beliau dijangkiti wabak COVID-19 selepas menjadi kontak rapat kepada seorang pesakit pada 7 Januari lalu. Menerusi kemas kini yang dimuat naik di laman Facebooknya, Azizan berkata 31 ahli keluarganya yang lain turut dijangkiti. Apa yang turut menyedihkan Azizan adalah ibu mentuanya dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Azizan menggambarkan kejadian yang menimpa beliau itu sebagai sesuatu yang sangat berat dan memeritkan untuk ditanggung. Mengulas selanjut, beliau berkata, pandemik itu hampir meragut nyawanya pada 15 Januari lalu. Ketika itu, beliau mengalami sesak nafas dan doktor memaklumkan pejuangnya untuk selamat amat tipis. Azizan juga terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan. Pengasas syarikat Richworks International itu menambah, sokongan ahli keluarga dan rakan-rakan membuatkannya lebih tabah. Dalam masa yang sama, Azizan menyifatkan pandemik COVID-19 bukan hanya menjejaskan kehidupan orang ramai, bahkan turut memberi kesan kepadanya. Difahamkan, Azizan telah sembuh daripada virus tersebut. Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan waktu perniagaan semua sektor atau aktiviti perniagaan yang dibenarkan sehingga pukul 10 malam bermula esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu bagi menyelaraskan semula waktu operasi perniagaan membabitkan semua sektor yang diluluskan sebelum ini. Keputusan itu juga secara tidak langsung memudahkan pemantauan dan penguatkuasaan dilakukan Task Force Operasi yang diketuai PDRM. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata, kerajaan turut bersetuju untuk membenarkan sektor perhutanan, perkayuan dan rantaiannya melibatkan aktiviti pembalakan beroperasi mula esok. Pada 22 Januari lalu, operasi semua jenis premis menjual makanan dan perkhidmatan penghantaran makanan di negeri-negeri tertakluk bawah PKP dilanjutkan sehingga pukul 10 malam. Pihak berkuasa disaran menggunakan budi bicara kepada penduduk yang berada di kawasan sempadan selain melakukan perjalanan rentas negeri bagi tujuan mencari barang keperluan asas atau urusan penting. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini kerana ada kes-kes terpencil di mana penduduk perlu melakukan perjalanan melebihi jarak yang dibenarkan. Jadi saya haraplah pihak polis jika melihat kes-kes seperti ini gunakan budi bicara untuk memberikan kebenaran. Ya. Kalau di sini baru 3 kilometer, nak di dalam negeri dia terpaksa ke Tanjung Malim, Bandar Mualim mungkin 10 kilometer atau lebih. Jadi tentulah mereka lebih baik pergi kawasan 3 kilometer itu. Ataupun lebih daripada 10 kilometer. Radius yang dibenarkan untuk keluar adalah maksimum 10 kilometer.
Tapi kalau bandar di dalam negeri tersebut berada di 15 km, sedangkan bandar di negeri lain adalah 3 km, walaupun rentas negeri kita larang, tetapi kerana melihat kepada keperluan-keperluan seperti saya sebut tadi, kes-kes terpencil seperti ini, maka saya harap pihak polis membenarkan. Seketika nanti, WHO belum sahkan Wuhan lokasi tercetusnya virus COVID-19. Bertemu kembali. Siasatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi mengetahui punca tercetusnya virus COVID-19 bakal bermula hari ini. Setelah berada di Wuhan, China sejak 14 Januari lalu, pasukan saintis WHO akhirnya menamatkan tempoh kuarantin di hotel. Pasukan itu mendapat kelulusan kerajaan Presiden Xi Jinping selepas berbulan menjalani rundingan diplomatik. Pada awal penularan virus itu, saintis percaya bahawa ia berpunca dari sebuah pasar makanan di Wuhan. Bagaimanapun, Beijing masih menafikan dakwaan tersebut, sebaliknya mengemukakan teori bahawa COVID-19 datang dari luar negara. Laporan awal oleh sepasukan saintis WHO di China pada Februari 2020 mendapati banyak kelompangan dalam pengetahuan terhadap virus itu. Susulan kawalan perjalanan akibat penularan baharu COVID-19, warga China dijangka memilih untuk ke Pawagam bagi meraihkan percutian Tahun Baharu China nanti. Bagi penduduk di Chongqing di barat daya China, bercuti selama 7 hari sempena sambutan Tahun Baharu China pada 12 Februari, meluangkan masa di Pawagam dianggap sebagai cara yang ideal. Menurut mereka, selain mempunyai suasana yang lebih bagus, Pawagam tempatan juga mengambil pelbagai langkah kawalan dan pencegahan wabak COVID-19. Justru penonton tidak perlu bimbang dengan keselamatan mereka ketika berada di premis berkenaan. Pengendali Pawagam memberitahu pihaknya telah mengambil langkah pencegahan seperti penjarakan fizikal dengan menawarkan tempat duduk yang terhad. Penolong pengurus Pawagam tempatan Zhang Lin berkata, kapasiti Pawagam akan dihadkan pada kadar tidak melepasi 70% dan amalan jarak sosial yang selamat antara penonton akan diteruskan. Untuk rekod, langkah pencegahan penularan wabak tetap dilaksanakan di semua Pawagam, antaranya saringan suhu badan, pendaftaran keadaan kesihatan menerusi imbas kod QR dan pemakaian pelitup muka di tempat awam. Hidangan steamboat yang lazim dimakan secara berkumpulan begitu sinonim dengan musim sejuk di China. Bagi meningkatkan penjualan dalam tempoh wabak ketika ini, restoran steamboat China mula menyediakan perkhidmatan bawa pulang secara dalam talian untuk pelanggan, khususnya yang terpaksa berada di rumah. Huang Chumei yang baru sahaja membuka restoran steamboat di bandar Shenzhen beberapa minggu lalu memberitahu permintaan perkhidmatan itu memperlihatkan peningkatan yang stabil. Menurut Huang, pada awal pembukaan restorannya, beliau hampir tidak dapat menerima pesanan bawa pulang. Namun dalam tempoh beberapa hari sahaja, ia mula berhasil sehingga restorannya kini menerima sekurang-kurangnya 20 pesanan setiap hari. Selain itu, pelanggan juga boleh menikmati makanan steamboat melalui kedai runcit makanan. Hema Fresh, kedai rantaian sayur-sayuran Cina juga menyediakan perkhidmatan steamboat bawa pulang menerusi rantaian bekalan syarikatnya. Pengurus sebuah cawangan Hema Fresh, Zhang Lingling berkata, jika harga bagi satu hidangan steamboat RM120 atau RM74, penjualan tahunan syarikatnya akan mencecah RM360 juta bersamaan RM224 juta. Jelas beliau, menurut statistik, 10% pelanggan masih memilih menikmati makanan steamboat di restoran, sementara 80% lagi lebih cenderung memesan steamboat dalam talian. Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.